mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang sihat? Alhamdulillah kita dah masuk fasa ketiga PKP. Saya harap semua orang okey, semua orang buat tenang, buat sabar banyak-banyak. Kita semua tengah struggle. Alhamdulillah juga kita jumpa lagi dalam Wawas Santai siri kedua. Yang mana ini merupakan sinambungan daripada Wawas Santai yang pertama around 2 weeks ago. Before this kita ada Adik, penasihat kita. Hari ini special sikit, kita ada panel yang kita susah nak dapat sebenarnya. Sebelum tu, kalau dulu tajuk yang kita bawa general, mengenali wawasan. Tapi hari ini kita nak borak satu tajuk yang lebih dekat kot dengan kita, lebih relevan dengan keadaan kita sekarang. Macam kita tahu, sekarang tempoh PKP ni semua orang kena work from home, even student pun kena balik rumah. So banyak golongan yang terjejas. Disebabkan tu kerajaan kita membuat inisiatif dengan memberikan bantuan prihatin nasional atau kita panggil BPN. So tajuk Wawas Santai kita hari ini, BPN, apa, mengapa dan bagaimana. Sebelum tu macam biasa, saya Ain Zafika, student ICOL, host anda untuk hari ini. Saya tak nak buang masa, saya nak perkenalkan terus panel kita hari ini. Dengan saya hari ini, kita ada Brother Wan Nur Helmi Ajmal bin Wan Abdul Halim, atau lebih mesra kita panggil Ajmal je. Untuk pengetahuan semua, Ajmal merupakan final year student daripada KENMS, course Islamic Finance. Betul Ajmal? Betul. Tapi Ajmal tengah intern sekarang, so susah sebenarnya kita nak dapat sesi dengan Ajmal. Ajmal okey? Ajmal nak cakap apa tak? Terima kasih kepada Ain dan Kelab Wawasan kerana sudi menjemput saya sebagai panel untuk sesi Wawasan Time kita pada hari ini. Sama. Ain terus tanya soalan pertama boleh? Boleh. Soalan pertama Ain senang je. Kenapa perlu ada BPN ni? Atau mungkin Ajmal boleh tambah juga, apa itu BPN sebenarnya? Memang tahu, mungkin ramai dah tahu BPN tu apa, tapi mungkin orang cuma tahu dasarnya saja. Bila kita dengar BPN, bantuan, duit, itu je lah. Mungkin Ajmal boleh share apa sebenarnya, bukan setakat bantuan macam tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Sebab kita buat kira santai-santai ya. So kita untuk BPN ni, kenapa kita perlu ada BPN? Bantuan Prihatin Nasional ini adalah salah satu daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berjumlah RM250 bilion ringgit. Ini bertujuan untuk membantu kehidupan rakyat, melancarkan kelangsungan perniagaan dan memacu aktiviti ekonomi yang terjejas akibat daripada wabak COVID-19. Seperti yang kita semua maklum, wabak COVID-19 yang sedang melanda di negara kita ini hampir melumpuhkan ekonomi negara. Di samping juga ada faktor-faktor lain seperti harga minyak mentah yang menjunang teruk, mengakibatkan pendapatan negara berkurang. So,
dengan keadaan yang tidak menentu sekarang ini, oleh kerana ada juga perintah kawalan berkurung, perintah kawalan pergerakan yang telah menyebabkan syarikat dan perusahaan PKS ini tidak dapat menjalankan operasi perniagaan mereka, yang akhirnya menyebabkan pendapatan syarikat, pendapatan mereka itu berkurang dengan terjejas dengan begitu teruk, yang akan memberikan efek kepada, sebagai contoh, majikan tidak dapat membayar gaji ataupun memotong gaji pekerja, atau yang lagi teruk, membuang pekerja mereka. Ada juga peniaga-peniaga yang hilang terus mata pencarian mereka kerana tidak dapat keluar untuk berniaga, contohnya. So, bila perniagaan ini tidak dapat dijalankan, maka urusan transaksi ataupun urusan bertukar duit itu tidak dapat dijalankan, yang menyebabkan kitaran wang di dalam ekonomi tidak dapat bergerak dengan lancar. Walaupun kita kata bahawa ada sebahagian yang mengatakan bahawa sebenarnya kerajaan hanya menyuntik 25 bilion saja daripada total 250 bilion itu. Tetapi perlu juga difahami bahawa sebenarnya yang selebihnya itu juga sebenarnya ditampung oleh kerajaan, kerana kerajaan telah menanggung selebihnya itu secara tidak langsung, iaitu kerajaan kehilangan sumber cukai yang dapat dikutip daripada syarikat-syarikat tersebut. Sebagai contoh, dalam ada bantuan moratorium, iaitu penangguhan bayaran ansuran bulanan kepada sesiapa yang membuat pinjaman ataupun pembiayaan daripada pihak bank. Walaupun moratorium itu sebenarnya ditampung oleh pihak institusi kewangan, namun kerajaan juga sebenarnya menanggung kesan kerana kekurangan hasil cukai yang dapat diambil daripada pihak-pihak bank tersebut. So, dengan adanya pakej rangsangan ini, BPN itu sendiri dan yang selainnya, itu akan mengurangkan kadar impak kepada ekonomi, impak yang teruk kepada ekonomi negara kita. Itu. So, secara ringkasnya, untuk mengurangkan impak, mengurangkan penjejasan terhadap ekonomi lah, macam tu. Okay. Soalan seterusnya. Kalau kita tengok BPN ni sebenarnya konteksnya besar, dia meliputi golongan pelbagai umur, tapi dalam siri kita kali ni, disebabkan kita pun student, so mungkin saya nak kecilkan sikit skop tu kepada anak muda supaya lebih relevan lah untuk para viewers kita. Okay, soalan kedua saya, apa yang anak muda dapat daripada pakej rangsangan ni? Untuk BPN ini sendiri, kerajaan sebenarnya telah memperuntukkan RM10 bilion ringgit kepada golongan B40 dan M40, termasuklah anak muda itu sendiri yang tergolong sama ada B40 dan M40 lah. Dan duit ini ataupun bantuan ini diberikan secara one off, yang seperti sedia kala, iaitu BSH, BRIM dan sebagainya. Dan untuk anak muda pula, ataupun secara generalnya, individu bujang yang bergaji 2,000 dan ke bawah mendapat bantuan sebanyak RM800. Manakala bujang yang gajinya 2,001 hingga ke 4,000
mendapat jumlah bantuan RM500. Dan anak muda yang telah berkahwin dan mempunyai pendapatan isi rumah RM4,000 ke bawah mendapat bantuan sebanyak RM1,600. Sebenarnya ini adalah bantuan dari segi bantuan prihatin nasional sahaja. Di bawah pakej rangsangan ekonomi pula, anak muda sebenarnya mendapat banyak manfaat dan insentif daripada kerajaan yang betul-betul ikhlas untuk bantu kita. Sebagai contoh yang saya dah bagi contoh tadi adalah isu penangguhan, moratorium penangguhan bayaran bulanan angsuran. Sebagai contoh, jika saya telah jika saya ada hutang kereta, saya beli kereta Myvi contohnya, setiap bulan saya bayar RM500. So bila ada penangguhan untuk membayar hutang ini, saya dapat menggunakan RM500 daripada saya bayar kepada pihak bank. Saya dapat guna RM500 itu untuk disimpan ataupun untuk dibelanjakan untuk menampung perbelanjaan sehari-harian. So maksudnya dia anak muda ada ataupun semua orang akan mempunyai dapat manfaat yang sebegitu. Yang kedua pula adalah anak muda yang sudah bekerja dapat mengeluarkan duit daripada akaun 2 KWSP, yang mana sebanyak 500 bulan pada tempoh 12 bulan ini. Walaupun ini bukanlah wajib ataupun paksaan kepada semua orang untuk mengeluarkan duit, tapi ini memberi pilihan kepada anak muda sama ada jika mereka benar-benar terdesak atau mereka tergolong dalam golongan yang diberhentikan kerja, dipotong gaji, terpaksa bayar pinjaman itu, pinjaman ini, dan maka duit simpanan kita daripada akaun 2 KWSP itu kita dapat mengguna untuk membayarkan fasiliti-fasiliti ini lah. Tapi kita perlu ingatlah bahawa duit yang kita keluarkan ini daripada KWSP ini adalah duit kita sebenarnya. Ia bukanlah duit kerajaan yang bagi free-free kat kita untuk kita pakai sukati. Maksudnya bila itu adalah duit kita kena ingat bahawa KWSP ini adalah tabung pencen kita. Adalah bila kita bersara nanti, kita akan dapat sejumlah wang laporan yang daripada KWSP itu. So sekiranya kita menggunakan duit tersebut dengan berbelanja entah apa-apa, maka kita kena ingat bahawa akan berkuranglah tabung duit yang kita akan dapat nanti. Dan banyak lagi bantuan-bantuan anak muda yang dapat seperti pospon bayaran PTPTN, pengecualian sewa di PPR dan perumahan awam, dapat pula 1 gig internet free, dan jika ada yang anak muda yang buat full time driver e-hailing, maka dapat pula one off cash RM500. So sebenarnya banyak, bukan kita kata bergantung kepada BPN tu saja. So bagi mahasiswa yang macam kita pula ni, kita akan dapat duit RM200 duit bantuan ini yang saya dah dapat memo. Saya percaya semua orang dah dapat memo yang mengatakan bahawa duit itu akan didisburse minggu ni dan minggu depan, sebagai contoh. So semua ini bertujuan untuk memberikan rakyat lebihan wang di tangan untuk mereka berbelanja supaya mereka tidak berada dalam kesusahan. Dan kesusahan dikala wabak COVID-19 ini dan juga situasi ekonomi yang tidak menentu ini. Itulah pandangan saya. Okay. Banyak
Maksudnya bukanlah direct duit je, sebenarnya banyak lagi di bawah package orang sakit. Banyak lagi insentif yang sebenarnya anak muda tu itu boleh dapat sebenarnya. Itu apa yang anak muda dapat. Macam mana pula lepas kita dah dapat nanti, apa pula peranan rakyat atau peranan anak muda ke bila diorang dapat bantuan tu? Bila kita dapat bantuan, secara general saya boleh cakap bahawa peranan rakyat sebenarnya dikala PKP sedang melanda ini adalah duduk rumah je. Tak perlu untuk keluar ke mana-mana jika tidak perlu. So sebab pada saya penting untuk duduk kat rumah ni sebenarnya sebab untuk kurangkan kontak antara individu ke individu lain yang menyebabkan potensi kita ataupun sesiapa sahaja di luar sana itu daripada terkena virus tersebut yang akhirnya meningkatkan jumlah data pesakit di hospital yang akhirnya kerajaan terpaksa memanjangkan tempoh lagi PKP ini. So benda nak macam simple, kecil, tapi sebenarnya kesan dia amat besar sebenarnya kepada persekitaran kita. Beralih kepada soalan tersebut, kita peranan rakyat bila mendapat segala macam jenis bantuan, sama ada bantuan daripada kerajaan melalui BPN ini ataupun daripada NGO ataupun daripada pusat zakat sendiri. So maksudnya apa yang kita boleh buat, kita adalah sebenarnya kitalah ejen-ejen penggerak ekonomi negara sebenarnya. So apa yang kita boleh buat adalah saya amat tekankan bahawa kita kena beli barangan buatan Malaysia, buy Malaysian first. Maksudnya kita tanamkan dalam mindset kita, apabila kita nak berbelanja, kita cari dulu barang lokal, produk lokal, kedai lokal, peniaga tempatan, yang maksudnya kitaran bila kita berbelanja tu, duit yang kita bayar tu maksudnya dia akan berputar, berkitar di dalam negara sahaja, dia tak akan pergi keluar. Bagi contoh, kalau kita beli barangan, kalau orang lelaki dia suka beli game di Steam ke apa kan, so maksudnya bila kita beli, duit tu akan keluar ke luar negara, maksudnya dia tidak memberi manfaat lah kepada orang tempatan itu sendiri. Yang kedua adalah kita support bisnes-bisnes yang PKS, perusahaan kecil sederhana, SME. Ini penting bahawa untuk mereka ni survive lah di kala COVID-19 yang melanda ni. Mereka tak dapat sepanjang tempoh berapa bulan ni PKP ni, orang tak dapat melaksanakan perniagaan diorang, maka duit cash di tangan, duit reserve di tangan untuk bayar pekerja, untuk bayar supplier, maksudnya tak ada lah. So kita support lah PKS yang ada ni. Kalau company besar, mungkin diorang ada simpanan duit kecemasan ke apa. So yang ketiga pula adalah cuti-cuti Malaysia. Apabila wabak COVID-19 ni dah habis, maka saya suggestkan, ataupun semua orang, ramailah pakar-pakar yang suggestkan bahawa kita bercutilah di dalam Malaysia. Yang mana yang ada duit lebihan, yang berada, maka bolehlah diorang bercuti di dalam Malaysia di tempat-tempat yang peranginan yang tidak kurang hebat ni lah sebenarnya. Kita punya Langkawi, Sabah, sebenarnya setanding je dengan pusat pelancong dekat luar. So bila kita melancong bercuti di dalam Malaysia, kita sebenarnya membantu ekonomi setempat itu. Maksudnya bila kita bayar hotel ataupun kita bayar homestay, kita makan di restoran
di sekitar tu, kita pergi ke pusat-pusat pelancongan, maka akhirnya ia akan memberikan manfaat kepada negara lah sebenarnya. Yang last sekali, saya boleh cadangkan, bukan saya boleh cadangkan, saya memang suggest kan sunat muakkad lah kalau kita boleh kata bahawa jika nak isi minyak ni, isilah minyak. Sebab Petronas ni adalah salah satu syarikat negara yang amat berjasa kepada negara. Setiap tahun Petronas memberikan berbilion ringgit sebagai dividen pendapatan kepada kerajaan untuk pakai memberi manfaat kepada kita juga. So bila kita isi minyak di Petronas, syarikat tempatan, maka sebenarnya kita memberi pendapatan kepada negara juga. Apatah lagi dikala Petronas sekarang ni kita boleh dikatakan berada dalam krisis lah, sebab harga minyak dunia sekarang sudah jatuh kurang daripada $30 satu barrel. So maksudnya bila kita support Petronas ni, kita support juga pendapatan negara. Conclusion ni adalah support business local. Apa-apa pun cari kedai tempatan, makcik Kia ke siapa ke, makcik Samad ke, maksudnya semua lah. Macam tu. Tu je. As a whole, beli barang kat Malaysia, kalau nak cuti kat Malaysia, apa-apa utamakan Malaysia lah, macam tu. Okay, faham? Betul. Seterusnya, saya ada soalan. Okay, pada pendapat Azman rasa apa kan, as a student yang belajar ekonomi, kewangan, apa yang akan berlaku once isu COVID-19 ni berakhir? Adakah kita akan mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk ke? Macam mana ke? So, susah nak jawab. Apa-apa pun kita pun tak tahu bila COVID-19 ni akan berakhir. Mungkin kita kata dalam sebulan lagi, ataupun mungkin akan extend lagi. So kita tak tahu. So tempoh extend tu dia akan memberi kesan lah kepada ekonomi negara. Maksudnya perniagaan tak dapat dijalankan, maka kesan dia adalah negara lah, ekonomi lah menanggung akibat dia. So apa yang pasti adalah bila COVID-19 ni berakhir, keadaan tidak akan menjadi seperti sedia kala. Maksudnya tidak akan menjadi normal. Yang Perdana Menteri kita kata new normal, kan? So setakat dalam ekonomi Syarikat Malaysia ni, dia telah membuat prediction bahawa GDP Malaysia akan jatuh teruk sehingga negatif 4%. Bank negara pula dia menganggarkan bahawa GDP berkurangan di antara negatif 0.5% kepada 0.5%. Maksudnya still di bawah 1%. Yang tak pernah berlaku lah, kan? Kita kata jika macam mana, ini dia bila menurun ni, bila menganggar macam ni, maksudnya ia akan memberi kesan, ia adalah kesan yang melanda local industry, maksudnya syarikat-syarikat mungkin akhirnya akan bankrupt, yang menyebabkan kadar pengangguran semakin tinggi, yang bank negara kata boleh mencecah sehingga 4%. Jika di-compare pada tahun 2008 ketika global financial crisis, kadar pengangguran pada ketika itu adalah 3.7%, walaupun 10 tahun yang lepas tu adalah dah teruk, 12 tahun yang lepas tu dah teruk, maka tahun ni adalah lagi teruk, iaitu 4%. Bank negara juga menganggarkan bahawa almost 1 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan.
bayangkan yang ada yang sekarang dah menganggur pun dah ada. Maksudnya yang menganggur yang mahasiswa keluar grad daripada universiti, tambah pula dengan pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka, akhirnya akan memberikan kesan buruk kepada negara kita. Apa yang boleh saya cakap lagi adalah krisis ini akan mengambil masa yang lama. Ada orang kata mengambil masa 2 tahun untuk pulih seperti sedia kala. Dan tak nak, saya berharap, kita berharaplah agar kerajaan sekarang ini yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat memudikan Malaysia ini keluar daripada krisis dengan secepat yang mungkin dengan bantuan-bantuan pakar-pakar ekonomi yang ada di dalam Malaysia ini. Itu je. Sebenarnya macam kalau student pun, ni soalan tiba-tiba yang terfikir. Kalau student yang dapat macam mana dengan student yang dapat beasiswa, bantuan macam JPA, PTPTN, adakah diorang punya sumber financial assistance tu juga akan terjejas? Kemungkinan? Ini sebenarnya bergantung kepada polisi ataupun terma kontrak perjanjian antara mereka. Maksudnya, jika ada term-terms yang kata pemberi sumbangan ini atau pemberi pinjaman ini boleh mengubah status pinjaman ataupun status scholarship, maka itu adalah terpulang kepada mereka. So, saya ingat lagi ramai senior saya yang bila dulu dapat flight ataupun dapat scholarship dan semua. So bila kerajaan tengah melanda kemelesatan ekonomi, kerajaan boleh contohnya JPA boleh suka hati meminda yang meminda terma mengatakan bahawa pelajar kena mendapat CGPA sekian-sekian atas 3 ataupun atas 3.5 bawah tersebut mungkin boleh dibatalkan. Maksudnya tak dapat meneruskan dengan sekolah. So maksudnya ada juga posibiliti itu. Maksudnya kita kata tak mungkin kerajaan memikirkan untuk membantu mahasiswa, tetapi kita tidak boleh menolak bahawa benda-benda yang sebegini juga akan boleh terjadi. Sebab kerajaan ataupun pihak MARA sendiri akan mengurangkan kos mereka untuk menampung perbelanjaan yang lain. Maksudnya diorang pun akan menaja student yang baru juga nanti. So bukanlah orang yang dah ada dapat tu dia selamat. Dia kata macam tu. So student-student yang ada sekarang ni, dia kena berjimat cermat lah. Janganlah fikir duit sekolah yang dia dapat tu akan terus dapat selama habis tempoh pelajaran. Macam tu. Senang cerita semua golongan ada dalam risiko lah macam tu. Sebenarnya betul. Semua golongan sebenarnya tengah berada dalam risiko. Cuma sekarang ni mungkin kita tidak nampak lagi benda tak real lagi sebab kita baru baru nak merasa kemelesatan, baru nak merasa recession ini. Mungkin kita tidak nampak lagi perubahan-perubahan yang akan berlaku pada masa akan datang lah. Okay. Yang itu habis untuk konteks yang dapat, apa yang kita kena buat. Sekarang soalan lain macam kita nak pergi luas sikit. Macam yang kita tahu, bukan negara kita je yang mengalami krisis COVID-19 ni. Ada lagi negara-negara lain yang juga buat perintah berkurung. Macam kita ada yang sampai lockdown. So
mengikut Ajmal punya research lah, negara-negara yang terjejas ni, kerajaan diorang ada tawarkan package rangsangan yang sama macam kita ke? Kalau diorang ada, macam mana kita compare and contrast antara kita punya dengan diorang punya? Kalau diorang tak buat, kenapa? Kenapa diorang tak buat? Susah sebenarnya soalan tu. Payah sebab okay. Secara simple, secara general, Ajmal boleh kata bahawa setiap negara mempunyai pendekatan masing-masing, pendekatan tersendiri untuk menguruskan negara masing-masing. Biasanya setakat pembacaan Ajmal, semua negara, banyak negara lah, negara-negara besar ada mengeluarkan pakej rangsangan ekonomi masing-masing untuk menstabilkan, sebab kita kena ingat bahawa recession yang berlaku di Malaysia ni bukan hanya berlaku di negara kita saja, malah berlaku di merata dunia. Seluruh dunia terkesan daripada wabak COVID-19 dan juga faktor-faktor ekonomi yang lain. So, kalau kita tengok China, antara negara terawal, dan mereka hari itu mengatakan bahawa kes COVID-19 ni mereka dah settle lah, dah tak ada lah. Tetapi bila dicek kan dalam sehari dua punya akhbar, kita dapat lihat bahawa daripada kosong, daripada sifar pesakit tu, maka ada bertambah juga, ada 1-2 orang. Maksudnya bukanlah kita kata China dah settle, maksudnya dia dah naik balik lah angka dia. Yang si Donald Trump pula, Presiden US, walaupun awal-awal ni berlagak tak nak buat apa-apa lockdown, tak nak buat apa-apa lockdown lah kita kata untuk that country kan. Akhirnya negara tersebut mempunyai kes paling banyak di atas dunia ini yang berjumlah 600,000 yang dah terkena virus ni, dan kematiannya dah mencecah berapa 2,000 kot satu hari macam tu. So, maksudnya US sendiri pun dah terkena efek COVID-19 ni. Singapura, negara jiran kita pula baru je yang buat PKP ni kan. Maksudnya Malaysia ni dah terkedepan dahulu lah. Sebab tu kalau kita tengok graf kita punya data jumlah pesakit dan pesakit yang sembuh, itu adalah sangat minimal kalau dikomparekan dengan negara-negara lain. Tapi negara-negara tersebut, kita kena ingat juga, kita bukan ingat, maksudnya kita tahu bahawa negara-negara tersebut juga ada pakej rangsangan ekonomi mereka. Dan kalau kita tengok di US sendiri, sejumlah 2 trilion USD telah diluluskan untuk merangsangkan ekonomi balik. Di Singapura juga 30 Singapore dollar bilion, tak silap saya kan. Maksudnya setiap negara ni dia mengeluarkan pakej masing-masing berdasarkan kemampuan kewangan yang mereka ada. Sebab logik je, kalau US tu dia negara maju, so dia boleh je keluarkan sejumlah dana yang besar untuk menstabilkan balik ekonomi. And kalau kita tengok Malaysia, pada saya untuk compare dengan Malaysia ini, saya boleh cakap bahawa kerajaan sekarang ini telah mengeluarkan pelan yang terbaik lah, pakej yang terbaik kepada rakyat Malaysia dengan kapasiti dan kemampuan kewangan yang kita ada. Maksudnya dengan reserve yang kita ada sekarang ni, kita boleh keluarkan pelan ini yang sehabis yang baik lah. Mungkin ada kelompongan yang mungkin ada Bapak Menteri terlepas pandang, tapi dia adalah saya harap dia adalah tidak signifikan lah untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara kita pada masa yang terdekat ini. Itulah yang boleh saya cakap mengenai comparison
between our country and them. So the term istilah dia ukur baju di badan sendiri lah. Macam mengikut kemampuan negara. Okay. Soalan last. Pada pendapat Ajmal, ada tak sebarang tambahbaikan atau bukanlah kita nak kritik tak, kita cuma macam mungkin Ajmal nampak kat mana lopong tu ke yang sepatutnya kerajaan kena take into consideration. Mungkin ada golongan yang kerajaan terlepas pandang ke, sebab baru-baru ni pun kita tengok isu yang artis claim diorang pun patutnya dapat bantuan. So Ajmal rasa lah artis tu biarlah, tapi kalau dari segi lain ada tak apa-apa perubahan ke atau kurangnya yang Ajmal nampak dalam BPN tu? Macam mana kita boleh cakap bahawa artis-artis tersebut sebenarnya adalah rakyat biasa je kan. Dia bukan mempunyai satu title yang menyebabkan kedudukan mereka tu berbeza dari rakyat yang lain kan. Kalau dia kata dia ni menghiburkan kita dikala kita penat lelah ke apa kan, itu bukan dia buat kerja percuma kan. Maksudnya dia dibayar gaji. Kalaulah dia sekarang ni dilanda kesusahan, orang lain pun dilanda kesusahan juga. So, maksudnya kalaulah dia tergolong dalam golongan bantuan yang kerajaan bagi, contohnya golongan B40 dan F40, maka apply lah bantuan tersebut, maka habis cerita. Tak perlulah kita rasa kita ni entitled sangat untuk dapatkan bantuan-bantuan yang special daripada kerajaan ini kan. Cumanya susah untuk saya cakap ada penambahbaikan ke apa. Cuma saya boleh cakap bahawa package yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita ini ialah tidak satu je mungkin saya rasa kurang, iaitu kerana package ini tidak dibentangkan di dalam parlimen. Maksudnya bila kita tak bentangkan dalam parlimen, dia akan membuka ruang kepada possibility untuk berlaku ketirisan lah. Sebab ini andaian saya ialah semata-mata kerana bukan apa, dengan nilai yang sebegitu kan, jika tiada ketulusan maka pasti akan menimbulkan masalah kan? Merencatkan dengan duit yang sebenarnya boleh meningkatkan ekonomi, tetapi diseleweng oleh sesetengah orang yang akhirnya akan merencatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sekiranya ada dibentangkan di parlimen, maka dia akan ada check and balance. Maksudnya kerajaan perlu details yang mana benda ni akan dicek oleh pihak pembangkang di parlimen, dan semua benda akan menjadi telus lah. Dan akhirnya akan mengoptimumkan penggunaan bajet pelan package tersebut. Itu je apa yang saya rasa. Mungkin komen-komen penambahbaikan lain, ada orang kata dalam industri agriculture tidak mendapat insentif yang banyak. Ada yang kata ni, tapi itu sebenarnya adalah bergantung pada cara tim pihak ekonomi kerajaan, pihak Menteri Kewangan ataupun Menteri Ekonomi untuk melaksanakan bantuan-bantuan tersebut. Okay. So far dah tak ada dah soalan lain. Okay, kalau dari pihak Ain pula, Ain pun tak expert ekonomi ni, saya tak belajar. Tapi ini common sense lah.
kita tak tahu bila PKP ni akan berakhir. So pesanan saya, semua orang yang dapat bantuan ni, sama ada dari one-off ke, duit ke atau sampingan-sampingan tu, berjimat cermat lah. Guna sebaik-baiknya sebab kita tak tahu bila semua ni akan berakhir. Kalau dia berakhir pun dia akan ada efek jangka masa panjang. So, bijak lah. Jadi bijak sikit. Okay, so dah tak ada dari pihak lain, tak ada apa. Ajmal, ada apa-apa nak cakap last pesanan ke untuk students? Pesanan untuk student student UIA kata ada yang sedih tak dapat balik. Betul. Pada Ajmal mungkinlah student boleh pandang benda tu dengan pandangan yang positif lah kan. Macam mana nak kata, kalau maksudnya kita dengarlah pihak berkuasa, pihak autoriti mengeluarkan arahan. Kalau lagi berkeras juga untuk balik, akhirnya kita yang menjadi antara penyebab kepada family kita, penyebab family kita ini terkena virus ni. Na'udzubillah lah, maksudnya bukan nak kata-kata nak doa, maksudnya adalah lebih baik daripada kita ni duduk di mahallah lah. Sebenarnya banyak benda student ni boleh buat di mahallah kan. Kalau kita tengok dari segi akademik sendiri, student boleh merevise ataupun belajar dulu subjek-subjek yang dah diambil tetapi postpone. Maksudnya belajar betul-betul, mungkin boleh skor CGPA 4 kan, mana tu kan. Dan boleh juga pada pelajar-pelajar tahun 3, tahun 4 ni bolehlah start buat resume, start siap buat list untuk cari company yang nak diambil sebagai intern ke, bekerja ke. Siapkan LinkedIn, yang mana sekarang ni dunia HR ni dah mula pakai LinkedIn ni adalah salah satu benda yang mereka baca untuk mereka mengambil bekerja. Dan last sekali saya nak pesan adalah student kena belajar bab pengurusan duit lah. Bab pengurusan duit, macam mana duit yang dia dapat allowance daripada parents ke, daripada sekolah ke, maksudnya macam mana dia nak mengatur, nak menguruskan perbelanjaan kan. Maksudnya ada sebahagian yang kita simpan, ada sebahagian yang kita belanja, ada sebahagian yang kita melabur ke apa. So maksudnya secara general ni banyaklah aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat ketika berada di mahallah. Bukanlah kita duduk bangun tidur, bangun cari makan, tengok Netflix. Maksudnya ada banyak benda lah yang boleh dibuat kan. So yeah. Bab pengurusan duit tu mungkin lepas ni Ajmal boleh share tips ke kan, lepas ni lah. Okay. Betul lah tu macam cakap, banyak benda yang student boleh buat. Kita semua faham waktu-waktu macam ni sangat Yalah. Cuma kadang-kadang orang yang balik ni janganlah lebih mengeluarkan kata-kata menyakitkan hati. Mungkin kita tak sedar benda tu akan memberi efek kepada orang lain. Kadang-kadang orang di sekitar kita pun kan, kadang-kadang mereka terasa. So berhati-hatilah mengeluarkan kata-kata pesanan. Jangan jadi batu api, jangan batu apikan keadaan lah. Cukup. Okay. Tu je. Terima kasih Ajmal. Kita okay, 40 almost 45 minutes juga. Okay. Ain tak ada apa dah. Ajmal pun dah tak ada apa kan?
Okey. Okey, terima kasih. Banyak dah PPL pada pagi. Terima Okey, kasih. terima kasih Azma sebab sudi luangkan masa untuk wawasan walaupun Azma pun dah busy, intern, still menerima jemputan daripada kami. InsyaAllah apa-apa soalan nanti kalau ada yang nak tanya Azma ke boleh je, tak ada masalah. Azma pun boleh tolong jawab. Okey, rasanya itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Homeboy, okey.